Pertama sekali puasa Ramadan, sudah kita bicarakan wajib puasa Ramadan ini. Tapi bagi orang yang sakit, bagi orang yang bermusafir, maka itu dianggap ada rukhsah, diberikan rukhsah oleh syarak untuk tidak berpuasa, tetapi ada caranya nanti untuk menggantikannya di luar daripada Ramadan. Yang kedua, puasa qada. Puasa qada yang ditinggalkan Ramadan itu, maka wajib diqadakan. Bila qadanya? Waktu di luar daripada Ramadan. Yang ketiga, puasa nazar. Apa-apa puasa yang dinazarkan, hatta kalau puasa sunat sekalipun dinazarkan, dia akan menjadi wajib. Nah, umpama sebegini, seseorang yang mendapat suatu nikmat yang besar bagi dirinya, lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya dapat keputusan yang baik dalam ujian ini, dalam saringan ini, saya akan berpuasa, saya bernazar untuk berpuasa hari Isnin. Maka berpuasa hari Isnin itu menjadi wajib, kerana dinazarkan. Puasa sunat kalau dinazarkan, dia akan menjadi wajib. Begitu juga dalam solat tarawih umpamanya. Kita sedikit berbicara bab solat. Umpamanya seseorang itu dia dapat nikmat yang besar. Ya Allah, saya bernazar, kalau nikmat ini saya dapat, saya bernazar untuk solat tarawih di masjid 3 malam. Solat tarawih, solat di masjid 3 malam menjadi wajib baginya. Walaupun solat itu solat sunat, kan solat tarawih itu solat sunat. Ketika dia solat nanti, solat tu menjadi solat wajib baginya, menjadi status sunat tadi menjadi wajib. Cuma ada cara untuk solatnya itu, tidak boleh dia bersolat umpamanya dengan melafazkan niat usalli sunnat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, itu tidak memadai. Kalau dia solat sebegitu, solat tadi hukumnya menjadi solat sunat, belum lagi melengkapi ataupun memenuhi nazarnya tadi. Untuk memenuhinya, dia kena ubah usalli sunnat tarawih raka'ataini manzuran. Manzuran maksudnya manzuratan ataupun usalli sunnat tarawih, solat sunat tarawih. Maka solat manzuratan seperti yang dinazarkan, barulah ma'muman lillahi ta'ala. Nanti insya-Allah hadirin, bila masuk pada perbicaraan tarawih nanti, kita akan bicarakan bagaimana orang yang solat nazar untuk solat tarawih. Tidak cukup dengan niat yang biasa kita baca tu, tetapi ditambah di belakang itu dengan manzuratan lillahi ta'ala. Itu kemudian insya-Allah. Kemudian yang keempat, puasa kafarah, puasa denda. Kenapa berdenda itu? Satu, kerana dia zihar. Zihar itu apa maksudnya? Asal zihar itu adalah zuhur, zahar. Zahar maksudnya belakang, punggung kata kita. Iaitu menyamakan isteri dengan mana-mana perempuan mahram untuknya. Tidak boleh. Maksudnya hidungmu seperti hidung ibuku, punggungmu seperti punggung ibuku, dan yang lain-lain. Mana-mana perkataan yang merujukkan isteri kita itu, dirinya itu sama dengan mana-mana mahram kita, mak kita, adik kita, anak kita, mana-mana mahram. Kan isteri kita itu boleh dikahwini. Yang mahram maksudnya yang tak boleh dikahwini. Jadi menyamakan isteri dengan mana-mana mahram kita, seolah-olah isteri kita ini pula seperti darah daging kita pula. Itu yang dikatakan tidak boleh. Mahram maksudnya yang diharamkan kahwin. Menyamakan isteri dengan punggung ibu ataupun nenek ataupun anak ataupun cucu, itu hukumnya tidak boleh. Maka itu namanya zihar. Bila zihar, hukumnya adalah dia kena berpuasa. Puasa itu namanya puasa kafarah. Yang kedua, membunuh. Orang yang membunuh itu kafarahnya antaranya adalah berpuasa, wajib dia berpuasa. Kemudian jima' di bulan Ramadan. Ini untuk siapa ni? Untuk lelaki. Kalau jima' di bulan Ramadan dengan isteri, maka hukumnya adalah
dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu mohon maaf bagi orang yang barangkali baru berkahwin, semangat untuk melakukan hubungan itu mungkin lebih, tapi tidak ada ilmu padanya. Takut-takut nanti ketika dia berpuasa dia buat benda ini, nanti hukumannya sangat berat. Apa dia 2 bulan puasa berturut-turut. Kerana itu nanti kita akan bagi macam mana caranya. Antaranya takut nanti tak ingat. Antaranya ialah ketika nak buat perkara itu, maaf ni bukan nak bagi jalan supaya buat benda, tidak. Ini bagi orang yang mungkin tak tahan ataupun maklum sajalah baru kahwin, maafkan saya ya. Jadi caranya ialah supaya jangan terkena puasa 2 bulan berturut-turut itu. Macam mana caranya? Caranya ialah puasa tadi itu dibatalkan dengan barangkali dengan 2 cara. Satu, bermusafir. Bila bermusafir kan, orang bermusafir tidak wajib berpuasa. Maka bolehlah dia tidak berpuasa. Yang kedua, ketika dia nak buka puasa, jangan dibuka puasa itu dengan buat perkara tadi tu. Tetapi dia minum air dulu ke, dia makan kari pap dulu ke, ataupun apa dulu ke. Maksudnya dia telah membatalkan puasanya dengan makan dan minum. Barulah selepas itu, kalau dia nak buat perkara itu, maka tidak kena hukumnya. Boleh difahami hadirin, yang dikatakan kafarah 2 bulan berturut-turut ini bagi suami ialah ketika tengah berpuasa, lalu dia membatalkan puasanya dengan jima' tadi tu. Maksudnya dengan dia buat hubungan itu dengan isterinya. Maksudnya dia telah membatalkan puasa dengan jima' tadi tu. Berbeza dengan orang yang batalkan puasa dengan makan ataupun minum dahulu, kemudian dia melakukan jima' ataupun melakukan hubungan badan itu, tidak dikenakan hukuman kafarah 2 bulan tadi. Maaf ya cerita bab ini, tapi perlu juga untuk orang-orang yang barangkali tidak tahu hukum hakam, kesian mereka. Jadi ini boleh dibagi tahu kepada orang yang berkenaan. Seterusnya yang kelima, berpuasa dalam haji ataupun umrah ganti sembelihan fidyah. Nanti kita akan bicarakan lanjut benda ini. Dalam bab haji umrah ada namanya dam haji ataupun dam umrah. Dam itu ada yang tertib, takdir dan lain-lain. Umpamanya sebegini, orang yang tidak berihram di miqat umpamanya, maka orang ini hendaklah menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Berpuasa itu macam mana? 3 hari dia berpuasa ketika dia haji ataupun umrah, dan 7 hari nanti dia berpuasa di mana? Dia berpuasa di rumahnya. Maka 3 hari dia kena puasa 10 hari. Wajib dia berpuasa 10 hari sebab dia tidak ihram di miqat. Maka orang sebegini akan berpuasa 10 hari, 3 hari ketika waktu haji dan 7 hari ketika di rumahnya. Yang 7 hari tadilah yang namanya puasa dalam haji ataupun dalam umrah, wajib hukumnya. Dan yang terakhir, untuk kita berhenti sebentar sekejap lagi, adalah puasa istisqa jika diarah oleh pemerintah. Berlaku kemarau, lalu pemerintah ataupun pihak penguasa, waliul amri, minta rakyat jelata untuk berpuasa untuk nantinya melakukan solat sunat istisqa, minta hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika qarar ataupun arahan ini datang daripada waliul amri, pemerintah, maka ketika itu puasa ketika itu pada asalnya sunat menjadi wajib di atas arahan dan perintah ini. Ini adalah 6 kategori puasa yang wajib untuk dilaksanakan kerana sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Kita berehat sebentar, insya-Allah hadirin yang dirahmati Allah. Selepas ini kita akan sambung kategori puasa sunat, puasa makruh dan puasa haram pula. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.